Allah tidak memerlukan zat dan Allah tidak memerlukan pencipta lain. Kalau nak tahu orang tu dakik tak dakik dalam sifat 20, cuba kita tengok kalau dia syarah qiyamuhu binafsihi macam mana mengaji. Jangan diterjemah Allah tidak memerlukan tempat, tapi itu perbahasan lain. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mohon maaf ya, saya datang lambat. Ada beberapa sebab, tak payah sebutlah sebabnya nah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Hadirin, siapa yang dah beli buku 1 dengan 2, sebenarnya perbezaannya tak banyak sangat. Jadi tak perlu risau, walaupun ada beberapa pembetulan. Jadi siapa yang dah ada buku 1 tu pakai saja, jangan risau nah. Cuma bila kita katakan di sini kena ubah, kena ubah sikitlah, sama saja. Jadi tidak perlulah risau. Yang 1 banding dengan yang 2. Yang 2 tu memang sudah diperbaiki, cuma yang 1 tu boleh juga diguna, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada perbicaraan tentang sifat haya. Ingat dahulu nah, kalau kita cerita tentang sifat nafsiyah, itu semata-mata cerita tentang zat. Sebab itu zat tu apa? Zat tu wujud, tidak kena mengena tentang sifat yang betul-betul. Jadi kan kita pelajari ini sifat 20. Sifat 20 sifat kepada zat. Nah, tolong diingat ni, sifat yang kita bicarakan ini adalah sifat 20, iaitu sifat zat. Sebab dia ada sifat af'al, sifat perbuatan, yang itu kita tak cerita dulu. Jadi sifat zat ini sifat kepada satu zat. Zat itu namanya Allah. Zat itu namanya Allah, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kenapa hanya 20 sifat? Sebab itu dipanggil ibu kepada seluruh sifat, ummahatus sifat. Habis. Sifat nafsiyah, dia bukan cerita tentang sifat sangat, tak ada cerita tambahan pun tentang zat, semata-mata cerita tentang zat dia ada, bukan cerita apa pun. 1. Yang kedua, sifat salbiyah pun tak banyak tentang zat, tak ada banyak input tambahan tentang zat, semata-mata nak cerita sesuatu yang tidak layak bagi zat, bukan bawa input baru tentang zat. Sekarang baru kita bicarakan sifat ma'ani, sifat yang betul-betul ada pada zat. Kenapa betul-betul? Dirinya ada. Nah, yang kedua, sifat ini, sifat ma'ani ini
iaitu sifat yang boleh disifatkan. Dengan sifat apa? Sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Sifat yang 7 ini sifat yang benar-benar ada pada Allah. Itulah yang dikatakan sifat, itu yang dikatakan suatu tambahan kepada zat. Tambahan kepada zat. Nah, yang betul-betul menambah. Sifat memang, sifat itu bukanlah zat. Sifat itu menceritakan zat, tetapi yang betul-betul solid cerita tambahan tentang zat hanyalah sifat ma'ani. Sudah kita bicarakan qudrah sudah, kemudian iradah sudah, ilmun sudah, sekarang yang keempat haya. Saya sudah ceritakan minggu lepas 2-3 perkara penting tentang idrak, tentang haya ini. Jangan dilupa yang kita tulis tu. Sehingga ada seorang kawan kami, dia terkejut dengan penjelasan kita minggu lepas. Sahabat kami yang belajar sifat 20 juga, bila dia ikut live syarahan kita minggu lepas tentang hayah, terkejut dia. Sebab dia kata apa yang kita syarah minggu lepas sama apa yang guru dia syarah pada dia puluhan tahun dahulu. Guru dia dah meninggal dunia. Apa kaitan ilmu bila kita cerita tentang haya? Saya katakan yang definition dia itu, ta'rif sifat haya ialah sifatun, sifat, sebab dia bukan zatnya, wujudiyatun, sifat yang wujudi, yang ada dan sungguh. Tusahihu, yang membenarkan, yang mengesahkan, liman qamat bihil idraku, kepada yang berdiri padanya idrak. Maksudnya ada sifat idrak. Idrak tu tulis kat situ ilmu, boleh juga tak apa. Ilmu itu akan sah kalau ada sifat haya. Kalau tidak ada sifat haya, maka tidak ada sifat ilmu. Tapi persoalannya, kenapa tidak disebut irada? Kenapa tidak disebut qudrah? Dan 3 sifat ma'ani yang lain. Kenapa? Jawapannya keterkaitan. Itu saja, keterkaitan. Bila kita sebut sifat idrak, itu merujuk kepada sifat ilmu. Janganlah kita tinggal 4 serangkai itu. Apa tu? Daripada bawah, haya, ilmun, irada, cukuplah tu. Kenapa tidak juga disebut dengan 3 yang selepas itu? Sama, basar, kalam. Walhal ini juga sifat ma'ani. Jadi sifat haya, ini poin penting, sifat haya membenarkan semua sifat ma'ani. Maksudnya ada sifat haya, adalah sifat ma'ani yang 7 itu. Nah, yang iradah dengan qudrah itu dah kita tahu, sebab kaitan dia dengan 4 serangkai, haya, iradah, haya, ilmun, iradat, terbalik kita nak. Haya, ilmun, iradah, qudrah. Apa kaitan pula dengan 3 itu tadi? Dengan 3 yang last tu, sama, basar, kalam. Sebab sama, basar, kalam ini apa? Dia perlu kepada dalil Quran dan hadis. Satu. Yang kedua, 3 ini tidak dominan. Kenapa? Nak jadi Allah, tak sepatutnya nak menjadikan Allah yang boleh menjadikan alam ini, tak semestinya melihat. Berapa ramai orang yang buta tapi boleh buat kerja, tak semestinya mendengar. Berapa ramai orang yang tuli, pekak, tapi dia yang jadi CEO syarikat. Nah, nak jadi Allah, kita ambil mudah manusia yang boleh buat kerja, running business dan sebagainya, tak semestinya bercakap, mungkin dia bisu. Jadi sifat 3 ini bukan sifat dominan. Tapi bila bercerita tentang Allah, jangan pula kaitkan dengan yang kekurangan macam manusia tadi itu, tidak ya. Tak sebutnya dominan, tidak dominan.
Nak jadi Allah, tidak semestinya perlu melihat, tidak semestinya perlu bercakap, tidak semestinya perlu mendengar. Jadi walaupun kita tidak sebut semua sifat ma'ani, sebut satu sahaja sifat idrak sudah memadai itu. Mari kita lihat footnote nombor 253. Ia mengesahkan sifat idrak iaitu ilmu. Jika ada sifat ilmu, maka adalah sifat iradah dan qudrah serta sama' dan basar, juga kalam, ya. Nak bubuh kalam pun boleh juga. Di sinilah pentingnya sifat haya. Mari kita lihat muka surat 172, cetakan kedua. Cetakan pertama sama pengaji 172 B. Allah Ta'ala hidup tanpa permulaan. Kalau tanpa permulaan tu apa yang kita belajar? Qidam. Maksudnya Allah qadim. Dan tanpa kesudahan, apa tu? Baqa. Tu. Ini semua kait-kait kita dah belajar. Tanpa dengan roh. Muka surat footnote 254. Roh di bawah tu adalah tanpa daging, tanpa darah. Allah hidup tanpa roh. Kita kalau tidak ada roh, kita jadi orang mati. Cuba lihat 254, ya, 254 tanbih. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Sebab ada juga yang menulis Allah hidup dengan roh, tapi roh itu qadim. Kita katakan tidak boleh beriktikad Allah Ta'ala hidup dengan roh, walaupun selepas itu dikatakan roh yang qadim. Tak boleh. Sebab kalau banyak sangat qadim, dia menjadi qadim yang banyak. Dalam istilah ilmu tauhid dipanggil ta'addud qudama. Ta'addud qudama. Tidak boleh. Lagi satu, kalau Allah hidup dengan roh, itu adalah sifat arat yang kita belajar dulu. Ingat tak? Kam. Cuba patah balik kam kat belakang tu. Cuba patah balik kat kam. Jangan lupa hadirin, ini tajuk ni sangat penting sekali tentang makhluk. Mari kita lihat makhluk. So, makhluk tu, ya, 52, 53. Cuba tengok yang di belakang, di hujung sekali di sebelah kanan. Kam, yuzuk, badan. Roh itu kalau sebut roh saja, dia akan masuk dalam kategori latif. Roh. Tisu itu kathif. Daging kathif. Tulang kathif. Ada seorang budak tanya saya di Melaka baru ni, Ustaz, apa beza roh, tisu, daging, tulang dengan kam, dengan latif, dengan kathif? Bijak juga budak ni lah. Dia baru nak masuk, dia tingkatan 6. Itulah bijak dia. Alhamdulillah. Bagus juga. Kalau saya tak jelaskan nanti keliru, ya. Yang disebut kam ini bukan nak cerita rohnya tu, bukan nak cerita isu tisunya tu, tak. Kalau roh itu bawah jisim yang latif, kalau tisu jisim yang kathif. Kalau kam, daging kat mana? Kathif ke latif? Kathif bertukar-tukar. Jangan ikut saya nak. Kalau saya salah lah. Kathif. Kalau tulang semula, kathif. Betul lah tu. Kita bukan cerita itu, ya. Kita nak cerita ialah kam tu. Maksudnya terdirinya Allah itu daripada banyak lapisan, banyak gabungan. Itu yang kita nak ceritakan. Tolong jangan keliru, ya. Jangan katakan Ustaz sepatutnya roh ini dekat latif. Betul, tapi bukan kita nak cerita roh itu. Kita nak cerita Allah bukan bersusun daripada sesuatu. Contoh saya ni nak jadi Ustaz Mahathir, ada roh, ada jasad. Jasad tu pula ada organ dalam tu, ada luarannya tu, barulah jadi Ustaz Mahathir. Allah tidak begitu. And the soul, the spirit, that is a must. If there is no spirit, you're not alive. So you know what's so called alive? You are dead. Dead.
mati. Ini Roma kita ni, bulu Roma ni dia ada roh ni. Bulu Roma tu dia ada roh, sebab tu dia boleh hidup. Gigi pun ada roh, sebab tu dia boleh panjang. Gigi, bulu-bulu pun ada roh, sebab tu dia ada. Setiap bulu Roma ni ada roh dia. Cuma alam dia lah, alam bulu dia tu lah. Jadi if there is no roh, it will stop there. Everything won't be alive anymore. Sebab itulah Allah no need of that spirit. Itu yang tunjuk hebatnya Allah. Hadirin, yang ni yang saya sebut ni, sifat ma'ani tu elok-elok faham. Allah kalau tidak ada roh, Allah boleh hidup tak? Boleh hidup. Allah boleh hidup. Sama juga Allah kalau tidak ada mata, boleh melihat tak? Why not? Allah tanpa telinga boleh melihat tak? Boleh. Mendengar semula. Patut kata tak boleh, tadi betul lah tu. Anak buah saya cerita sikit boleh? Bawa balik kucing ni anak buah saya yang bagi nama kebanyakan. Kakak dia nama ini didengar seluruh Malaysia kan? Tak jadi tak apa, nanti saya lupa tadi, ini seluruh Malaysia dengar. Nanti dicari je nama saya punya ni. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Tidak ada yang nama roh yang qadim. Bila qadim hanya Allah sahaja, yang lain tidak ada qadim. Sifat hayat, berhidup. Bagi yang baru ikut pengajian kami ini, ketahuilah bahawa kami mengikut cara Pak Dae. Kenapalah nama tu Pak Dae? Nak kenal siapa Pak Dae? Muka surat apa? Nak kenal Pak Dae muka surat apa? Carilah sendiri ya. Sebab masa dah tak cukup ni. Pak Dae dan terjemahan beliau paling accurate ya. Accurate, paling tepat. Terjemahan yang biasa dalam buku tu betul, but not that accurate. Boleh? Paling tepat. Sebab tu saya pilih yang paling tepat. Kalau yang hidup itu perbuatan, hidup mendengarkan perbuatan. Hatta dalam buku Indonesia sekalipun, kita tak komen, tapi kita nak bagi tahu mana satu yang lebih tepat. Siapa yang baca buku saya ni, insya-Allah mudah dia baca buku Bakuratul. Cuba sambung sikit. Bakuratul Amani. Buku Tauhid Sifat 20 yang dalam kategori agak payah. Barangkali paling payah memahamnya. Nama kitab tu Bakuratul Amani. Siapa yang menulis? Tadilah Pak Dae. Nama beliau ialah Ismail. Oleh kerana beliau alim waktu muda, dipanggil Da. Jadi Pak Dae. Masya Allah. InsyaAllah hadirin, siapa yang boleh kuasai buku saya ni, mudah dia membaca buku tu. Sebab buku ni ikut cara tu juga, cuma saya simplifykan. Sifat hayah, berhidup adalah mabda, asal, umbi. Nak bubuh satu lagi apa? Perdu. Orang Kedah tahulah ni. Tak situ perdu lah. PER, perdu, perdu. Umbi, asal bagi hidup. Hidup tu samaratus sifat. Contoh, sebelum mendengar mesti ada satu sifat. Sifat tu namanya pendengar. Sebab tu saya bagi tahu, mengaji akidah dia tak boleh lab. Dia tak boleh skip. Dia kena setiap minggu, barulah jadi.
Ini baru 3 minggu ditinggal. Kalau 3 bulan, jangan-jangan nama guru pun lupa. Jangan lupa ya, nama saya Muha. Jangan tu dia Mahathir, MAHADIR, tu orang lain tu. Ingat mengaji nah. Dan ayah saya ada 2 L ya. Muhadir bin Haji Jol, dia mesti 2 L. Kalau 1 L tu orang lain tu. Karena kita ambil berat pelajaran sampai kita ambil berat nama kitab dan nama guru tu, baru betul anak murid. Jangan pula nanti siapa nama guru kamu, cepat dia jawab Pak Dae. Bukan Pak Dae yang menulis kitab Baqaratul Amani yang saya rujuk untuk buat ini. Jadi nama pengarang kitab ni siapa tadi? Muhadir bin Haji Jol, tu double ke triple L? Jangan banyak sangat. Cukuplah 2 tu. Mohon maaf gurau-gurau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar itu hasil daripada sifat pendengar. Maka pendengar itu asal atau umdi atau perdu. Maka thamaratus sifat, thamarah ni buah. Bila ada sifat pendengar, buahnya apa? Mendengar. Buah tu tadilah akan kita cerita panjang nanti tentang ta'alluq. Main 2 tu dulu. Apa? Sifat, thamaratus sifat. Mari kita ulang sikit 2 lagi. Allah ada sifat pelihat. Dengan sifat itu menerbitkan akan buah sifat. Apa buah sifat itu? Melihat. Jangan pe lagi. Allah ada satu sifat perkata. Itulah dia hasil, itulah dia sebab bagi thamaratus sifat, iaitu berkata-kata. Faham tu dulu elok ya. Baik, sudah. Yang ni jarang dijumpa dalam kitab-kitab lain, tapi saya jumpa dalam 2 kitab. Apa dia? Tuntutan matalib sifat haya. Bila kita sebut tuntutan ini, ingat dalam fikiran kita ya, sifat ma'ani boleh disifatkan. Ingat tu dulu, sifat ma'ani boleh disifatkan. Disifatkan dengan apa? Dengan 2 sifat. Apa dia kumpulan sifat tu? Kumpulan, saya sebut nama kumpulan sifat tu. Satu nafsiyah, satu lagi sal. Buktikan. Sekarang kita buktikan. Saya dan tuan-tuan dan puan-puan bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya hayah Allah Ta'ala, sifat penghidup Allah itu satu, ada. Kenapa dia sebut ada? Kaitannya dengan yang tadi, kaitannya dengan nafsiyah. Apa dia sifat nafsiyah tu? Wujud. Sekarang kita lihat kaitannya dengan sifat salbiyah. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala qadim. Kenapa disebut qadim? Sebab kaitannya dengan sifat qidam. Boleh? Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya hayah Allah Ta'ala tidak binasa, kekal. Kenapa tu? Kaitannya dengan baqa. Hayah Allah Ta'ala tidak sama dengan perhidup ataupun hayah makhluk lain. Kaitannya dengan mukhalafatuhu Ta'ala. Kalau boleh tuan-tuan jawab ya. Bila saya tanya jawab, walaupun maimin. Supaya apa? Supaya nanti ada keberkatannya. InsyaAllah. Walaupun tak payah jawab pun tak apa. Tapi kita kebersamaan, togetherness tu. Hayah Allah Ta'ala tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya, sebab kaitannya dengan qiyamuhu binafsihi. Allah hayah, berhidup Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, hanya esa ataupun tunggal, sebab kaitannya dengan kenapa tidak disebut ta'alluq dekat sini ni? Jawapan kat catatan tu.
Semua sifat ma'ani mempunyai 7 tuntutan, matalib. Tapi yang hayah cuma 6. Cuba kita tengok 6 tadi. Yang lain qudrah 7. Mai mengaji ni kita kena buka, walaupun mohon maaf ya, kadang-kadang macam budak-budak pun ada juga. Mohon maaf, saya bukan sengaja buat macam tu, tapi bagi nampak. Mai muka surat 153. Kita cerita bab qudrah, yang dalam petak tu berapa? 7. Saya yang jawab ya. Cuba kita lihat sifat iradah pula. Sifat iradah, muka surat 162. Yang dalam petak tu sampai nombor berapa? 7 juga. Saya jawab. Cuba kita lihat yang ilmun. Yang ilmun, cuba kita lihat. Muka surat 169. Berapa? Di sinilah perlu kepada pembetulan. Kenapa? Nombor 4 dengan 5 tu cuba tengok molek. Sama sahaja. Jadi marilah kita potong bersama-sama. Potonglah. Potong ya. Jangan 4 tu dipotong, mohon maaf. 5 tu dipotong. 5 potong. Tuan-tuan nak potong pakai apa? Tak pulanglah. Yang penting potong ya. Jadi yang nombor 6 tu jadi nombor 5. Nombor 7 jadi nombor 8 nombor tak ada 8, memang saya yakin 7. Okey, jadi di sini berapa tadi? 7 kan? Dah berapa 7? 3 dah 7. Mari mengaji bab nombor bab hayahnya. Belaka 7. Mari sini berapa adik kakak? Sedang kelakar kantan adik kakak. Jadi 9 sahajanya. Mana soal lagi? 7 itu untuk ta'alluq. Apa jawapannya? Jawapannya kat bawah tu lah. Semua sifat ma'ani mempunyai 7 tuntutan, matalib, melainkan hayah. Hayah hanya ada 9 tuntutan, kerana ia tak ada ta'alluq. Dia tak ada ta'alluq. Dia mengesahkan saja. Dia bukan buat kerja, tak ada kerja dia. Kalau hayah tu menghidupkan orang, itu tugas siapa? Kalaulah hayah itu tugasnya menghidupkan makhluk, dia telah mengambil tugas siapa? Memanglah tugas Allah. Memang. Nak kena perbetulkan juga soalan. Pengaji betul jawab. Kalaulah sifat hayah, ta'alluqnya, tugasnya menghidupkan, mematikan, dia telah mengambil ta'alluq sifat apa? Qudrah. Banyak sifat ma'ani yang paling dominan, paling power orang panggil lah. Sifat apa? Qudrah. Tapi sepower-power qudrah, kalau tidak ada iradah, mungkinkah terlaksana? Tapi kalau tidak ada ilmu, apakah iradah itu berfungsi? Kalau tidak ada hayah, apakah mungkin ada semuanya? Siapa paling dominan? Hayah pula dah. Tadi qudrah, sekarang jadi hayah. Tak apalah, nak buat macam mana pun. Tapi hayah, apakah mungkin ada kalau tidak ada wujud? Siapa yang paling dominan? Mula-mula kita jawab qudrah. Bila saya pusing, hayah pula. Hayah itu kan sifat ma'ani, kan? Apakah mungkin akan ada sifat ma'ani keseluruhannya kalau tidak ada tak ada wujud? Mesti wujud dulu kan, baru ada sifat lain kan? Sifat mana pula dominan? Wujud pula ada. Itu bermakna bagus. Kalau stuck po tak tahu, itu bermakna belum lagi menguasai. Ini biar. Betul juga nah. Bermakna
sudah boleh memikirkan itu. Walaupun sebenarnya yang paling dominan siapa tadi? Qudrah. Qudrah memang very powerful. That's why it is put the first in accordance to the sifat ma'ani. It is supposed to be put at the first one because the most dominant sifat none other than Qudrah. But then hadirin, kalau orang tanya lagi saja, orang nak test sifat wujud tu memang nombor satu ke? Sifat wujud tu memang dia mendapat tempat nombor satu ke? Qidam nombor dua ke? Kenapa pula abang ngaji dijawab dengan yakin? Tak keluar suara. Betul lah tu. Kalau orang kata sifat wujud tu nombor satu, betul-betul satu ke? Tidak. Oh, semangat tuan-tuan. Qidam tidak. Qudrah nombor 6 ke 7 ke? Tidak. Kenapa? Wallahu a'lam. Jangan macam tu. Jawapannya ialah kerana betul. Sebelum ta'akuli mengaji, sebelum tu ingin saya nak dengar. Kerana sebelum itu, betul Bang Haji jawab, tertib ta'akuli betul, kaedah tertib zikri betul. Sebelum itu, ini mau 10.30 ni. Soalan ringkas ya. Soalan ringkas. Sebenarnya wuku'i sebenarnya tidak ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tempatnya tidak ada nombor. Semuanya serentak. Ada zat, ada sifat. Kenapa sebelum zikri, sebelum ta'akuli? Ini yang first kena jawab. Izinkan saya menjawab. Kerana semua sifat 20 itu adalah qadim. Ringan sangat jawapannya. Tolong jangan dilupa lagi ya. Sudah dia mengaji tadi, lupa sikit je. Kalau orang tanya kenapa tidak ada dulu, tidak ada kemudian, dijawab kerana semua sifat 20 itu qadim. Bila ada qadim, ada tak mula? Tak. Kenapa diletak wujud dahulu? Baru masuk yang tadi tu. Sebab ta'akuli. Kenapa nombor 2, 3, 4, 5? Zikri. Sebab nak sebut satu wujud sampai kaunuhu. Mutakalliman sekaligus tak boleh. Contohnya orang offer kita RM1 juta. If you could mention that in one time, Allah juta. Tak boleh. Dia ketawa orang kita nanti. Sebab itu jadi zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dalil naqli, mari. Apa maksud naqli? Naqli daripada perkataan naqal. Naqal tu serupa juga bahasa Melayu kita nukil. Dinukil daripada mana? Dua. Satu Quran, yang kedua tu dia. Sebab tu disebut naqli. Kalau aqli daripada akal. Naqli wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah engkau kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Ya, tolong take note ayat ini. Ayat ini ada dua komponen mengaji, ingat ya. Satu wajib, kedua mustahil. Sebab itulah dulu saya ulang, bila kita mengaji sifat, dia tak cukup dengan wajib, dia mesti mustahil. Semula piring ini putih, tak akidah lagi tu, tidak hitam. Ini bulat, piring ini bulat, tidak bubuhlah lawan dia. Orang itu cantik, tidak lawan itu tidak buruk. Orang itu mendengar, tak akidah lagi itu, tidak. Orang itu mendengar, tidak mendengar. Tidak mendengar. Nak berbuat tuli pun boleh lepas sunat. Saya ini lelaki, tak kuat lagi tu. Tidak. Kalau saya kata tidak, nanti jangan-jangan dia lelaki, full stop deh. Jangan-jangan pun dia perempuan, jangan-jangan tu ya.
Yang perempuan, yang macam lelaki tu siapa apa? Tom. Tom. Abang Haji yang sambung, saya Tom je. Sebab itu kena mengaji mesti ada dua, wajib dengan mustail. Tengok nak, wa tawakkal 'alal hayy, tolong footnote kat situ. Hayy itu sifat wajib. Sifat wajib. Hayya, sifat hayya. La yamut, tidak mati, itu sifat mustahil. Allah yang ajar tu. Nah, Allah yang ajar. Kita kalau cerita sifat wajib dan mustahil. Saya hari Rabu ni sebenarnya nak cakap ke tak cakap ya. Hari Rabu ni saya ada kelas tempat Masjid Al-Falah pukul 10.30. Ini dah pukul berapa ni Mak Ajar? Mari kita habiskan sikit lagi ya. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya Allah wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum. Qayyum ni saya tak nak terjemah berdiri. Sebab apa? Dia bukan nanti dianggap kita berdiri, bukan lawan duduk tu, bukannya. Tolong diingat bila kita cerita tentang qiyamu binafsihi, apa? Allah tidak memerlukan zat dan Allah tidak memerlukan pencipta lain. Jangan diterjemah Allah tidak memerlukan tempat. Memang Allah tidak memerlukan arash, tempat, langit tempat, tapi itu perbahasan lain. Nah tuan-tuan, kalau nak tahu orang tu dakik tak dakik, saya bagi sedikit tips ya. Kalau nak tahu orang tu dakik tak dakik dalam sifat 20, cuba kita tengok kalau dia syarah qiyamuhu binafsihi macam mana mengaji. Tengok ya. Kalau dia katakan Allah berdiri dengan sendirinya, bermaksud Allah tidak memerlukan zat untuk berdiri kerana Allah sudah zat, dan Allah tidak memerlukan mukhassis ataupun pencipta kerana Allah qadim. Belajar dengan orang tu, jelas dah tu. Kalau masih lagi kata Allah tidak memerlukan tempat, itu bukan, jangan belajar, tapi ada kekeliruan situ. Nah, di situ bukan istilahnya makan, itu mahal, bukan cerita tentang tempat. Yes, that is true, because Allah no need of arash to dwell on it. Yes, that is true, but that discussion is not in this discussion, in this sifat. That is another sifat, that is mukhalafatuhu ta'ala lil. Boleh ya? Itu pesan guru saya lah. Pesan guru saya, nak tahu orang tu dakik tak dakik, ada beberapa tempat. Contohnya lagi, kalau nak tahu orang tu dakik tak dakik, cuba dengar macam mana dia syarah Iftiqar. Kan nanti bila kita habis ni, kita akan belajar ketuhanan, uluhiyah. Ketuhanan comprising of two elements. The first one is istighna, kaya Allah daripada yang lain. Yang kedua iftiqar, yang lain berhajat kepada Allah. Guru saya pesannya, tolong jangan buruk sangka pula. Oh ini untuk kita mengetes ya Ustaz, untuk kita mengetes sama ada orang itu bijak tak bijak. Tak apa, mari saya tes orang ini. Jangan ini jangan dites, cuma kita nak dengar kupasannya itu tepat tak tepat tu saja. Jangan nanti I dah ada tahu dah, Ustaz hari ni ajak 2 benda, dia ada 5 benda sebenarnya. Sebab tu saya takut cerita benda-benda macam ni supaya jangan buruk sangka dengan guru-guru lain. Tolong ya, jangan. Ini maksud saya ni accuracy, that is only the matter of accuracy, yang accurate sahaja. Macam tuan-tuan lah pandai cakap Inggeris, kerana Inggeris saya pun salah juga. Tuan-tuan lebih fasih lagi kalau sebut move, kalau saya move, kalau tuan-tuan move, wah dia boleh ada bunyi sikit dia tak. Dia beza situ saja. Baru ni di Kuching, cerita sikit lah seminit tak apa. Baru ni di Kuching, saya santai-santai dengan keluarga lah. Nah, adik-beradik, semua kakak-kakak. Jadi mereka buka cerita, tapi saya tak nak cerita tu lah, cerita nakal sikit.
Cerita Melayu. Dia ni bukan pandai sangat Inggeris. Dia kerjanya menghantar surat macam itulah. Tapi dia masuk ke satu meeting yang dihadiri oleh pengarah-pengarah syarikat. Sedap pula Inggeris dia. Bukan tu je mengaji, tapi yang dia present tu memang kau dan teratur, sebutan pun very fluent. Nah, rupanya ada earphone kat sini. Nak cerita nakal betul cerita tu. Saya dengar mula-mula kan, bagus Inggeris dia ni. So kita dapat beza kan, sebutan fluent tak fluent ya. Eloquent maksud saya ni, eloquent fasih. Rupanya dia kawan di dalam kereta dua orang. Kawan dia sebut today, dia pun sebut today, rupanya kat sini our meeting will be based on bila dua-dua dalam kereta tu berkelahi macam tak sangka. Okey, dia boleh stop lah. Walau dia tengah menunggu. Lucu betul lah. Saya pernah heran, ada juga orang idea macam tu cukuplah tu cerita satu tu je, cukup lah. Ijma', umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah Maha hidup. Dalil, mari kita dalil. Saya berhenti saya mohon izin balik awal dulu. Dalil akli dulu. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan haya, maka dia mati. Sifat mati adalah mustahil atas Allah Ta'ala, kerana mati termasuk di dalam sifat-sifat kekurangan, dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Tolong main-main dekat sini kita. Apa? Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha Suci Allah daripada bersifat dengan segala sifat itu cara tu, cara apa namanya tu? Beriman secara apa tu? Ijmal. Baru kita more specific. Allah bersifat dengan 20 sifat kesempurnaan, dan Maha Suci Allah daripada bersifat dengan 20 sifat kekurangan. Cara tu dipanggil cara apa tu? Tafsil. Nak bubuh ijmali ataupun ijmal boleh, tafsil ataupun tafsili pun boleh. Kalau sebut ain daripada tu, orang lain lah tu, nak tak mengaji lah tu. Jika Allah Ta'ala mati, maka ia menafikan sifat ilmun, sifat irada dan qudrah. Kenapa kita berani cakap macam ni? Ingat tak? 4 serangkai. Apa dia 4 serangkai itu? Tak daripada bawah. Hayah, ilmun, irada. Main-main hadirin, main-main. Tengok, dah nampak dah keberkesanan 4 serangkai tadi. Ilmu ada 3 serangkai. Yang ini saya tak pernah sebut, ni sekarang saya sebut. Ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Kalau orang kata 3 serangkai, itulah dia. Tapi kalau kita kata 4 serangkai, cuba daripada atas bawah, atas dulu, atas ke bawah. Qudrah, irada, ilmun, bawah ke atas. Ayah, kautim. Tengok ni, jika salah satu daripada keempat-empat ini tidak ada, maka segala makhluk tidak akan ada. Sebab makhluk last akan ada dengan apa? Sifat apa last kali? Qudrah. Tapi dia ada kaitan kan, very close interrelation. Justru kewujudan makhluk di alam ini menunjukkan adanya Allah dengan sifat haya. Hadirin, kalau saya kata begini, kita pukul rata, bukan pukul rata tak sebarang sembrono tak. Dalil yang menunjukkan Allah bersifat dengan haya dan irada dan ilmu dan haya dan qudrah. Dalilnya ialah adanya makhluk ini. Tuan-tuan setuju ke tidak? Setuju ke tidak? Setuju, jangan tak setuju lagi. Pantang tengok saya berdiri terus takut. Jangan dulu. Setuju je, setuju. Sebab adanya alam ini, makhluk ini, kerana sifat apa tadi last? Qudrah.
Tidak mungkin ada qudrah kalau tidak ada iradah. Tidak mungkin ada iradah kalau tidak ada, tidak mungkin ada ilmu kalau tidak ada. Ini four combinations ni, bermakna empat dalil ini boleh kita guna satu saja. Apa? Adanya sifat hayah, dalilnya adanya alam ini, adanya makhluk ini. Kalau tuan-tuan sebut begitu, itu bermakna ilmu sifat dulu tuan-tuan sudah advance. Saya boleh katakan begitu. Bukan kerana buku ini, tidak. Kerana buku ini dan hadir ke kelas ini. Kalau ada buku saja tak ada kelas, hadir mungkin tak tahu juga. Advance lah tu. Biasanya orang akan kata, apa buktinya Allah ada sifat hayah? Normally orang akan kata, sifat hayah itu wajib bagi Allah. Sebab lawannya ialah mati. Mati itu sifat kekurangan. Kekurangan tak mungkin ada bagi Allah. Dzal. Itu biasa-biasa saja. Kita nak graduate daripada masjid Shah Alam. Dia ada advance satu lagi. That is the first one. No, everybody will be talking about that. But let I talk something that could ask your mind to think and to ponder. What is that? Do you know empat serangkai? Apa empat serangkai itu? Yang itu. Keterkaitan itu. Itu bermakna ilmu sifat ilmu tauhid tuan-tuan sudah berkembang. Tapi tolonglah jangan diingat dalam kelas saja. Keluar dalam kereta nanti abang ngaji dengan Kak Ajar berlawan. Empat serangkai. 3 serangkai. Boleh kita jawab kesimpulan. Setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat haya melalui dalil nakli dan akli, maka mustahillah mati atasnya. Kenapa sifat haya didahulukan daripada sifat sama, basar dan kalam? Kita sambung minggu depan. Mohon maaf ya. Saya mohon maaf siapa yang berhajat dengan saya, sebab orang di sana pun berhajat dengan saya juga. 10.30. Tolong doakanlah saya selamat sampai di sana. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat turun waktu itu bukan untuk berperang. Nampak orang berpakai baju putih naik kuda. Kudanya pun lain macam daripada yang lain. Sehingga sebahagian daripada mereka kaum musyrikin yang masuk Islam, dia tanya kepada kaum muslimin, mana itu tentera yang pakai baju putih dan kudanya cukup hebat itu? Kata kaum mukminin, mana ada, tak ada. Kaum mukminin tak nampak.